Zahid ditolak dari calon Perdana Menteri. Akhirnya Pakatan Harapan mengaku perlukan UMNO. Surat Zahid sokong Anwar, kenapa masih senyap? MCA MIC sokong PN, ini nasihat anti UMNO. Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi boleh mencadangkan nama calon lain untuk menjadi Perdana Menteri seandainya UMNO membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 nanti, kata Ketua UMNO Bahagian Paya Besar, Datuk Ahmad Tajuddin Sulaiman. Beliau berkata, Presiden UMNO itu juga boleh terus kekal di jawatannya sebelum mandat baru parti selepas PRU15 kelak. Jelasnya strategi itu perlu dilakukan segera dan kelewatan akan menyebabkan parti kucak-kacir. Dari segi kita, untuk menghadapi PRU, dia Ahmad Zahid adalah Presiden. Apakah kesan dan strategi dalam mengendali isu ini? Dia boleh mengubah keadaan. Kalau dia mencadangkan orang lain sebagai Perdana Menteri, keadaan berubah. Dia sebagai Presiden hanya membantu hendak hadapi pilihan raya dengan mengemukakan orang yang lebih baik untuk dijadikan calon Perdana Menteri. Itu tidak ada hal boleh berlaku, katanya ketika dihubungi pada Isnin. Mengenai sama ada Ahmad Zahid boleh menjadi calon Perdana Menteri, katanya berdasarkan keadaan semasa, Presiden UMNO itu tidak sesuai untuk jawatan berkenaan. Sebelum ini, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, Jeneri Amir berkata, Ahmad Zaid Hamidi akan dilihat lebih mengutamakan kepentingan peribadi oleh ahli akar umbi sekiranya tidak segera berundur dari jawatan Presiden UMNO. Jelasnya, ia sekaligus akan melakar semula perjalanan parti itu dalam lanskap politik tanah air. Dalam pada itu, kata Ahmad Tajuddin, isu tiada kerjasama dengan DAP, PKR dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang jelas diputuskan pada Perhimpunan Agung UMNO 2020 baru-baru ini juga tidak mustahil mungkin berubah selepas PRU15 kelak. Katanya pelbagai kemungkinan boleh berlaku, termasuk perkara yang dianggap tidak logik dalam politik. Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini tidak menolak kemungkinan UMNO boleh menjalinkan hubungan dengan DAP kerana mempunyai pengalaman bekerjasama dengan MCA sejak sekian lama. Jelas bekas Perdana Menteri itu, MCA yang kini bersama-sama dengan UMNO dalam Barisan Nasional, juga pernah dilihat melampau suatu ketika dahulu. Sebelum ini, Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mohamad Hassan juga pernah bergurau dengan berkata beliau merupakan calon Perdana Menteri yang paling sesuai bagi UMNO sekiranya parti tersebut menang dalam PRU15. Pakatan Harapan pernah mencari sokongan daripada UMNO dan PAS untuk memperkukuhkan gabungan itu dalam mengembalikan mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawon menjelaskan ia termasuk permintaan meninggalkan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Itu tidak timbul apa-apa konflik. Malah seluruh anggota di dalam Pakatan Harapan ketika itu menjalankan tugas masing-masing bagi menjayakan keputusan tersebut. Apa yang disebut sebagai gabungan besar itu disuarakan oleh Amanah dalam konvensyen baru-baru ini di Melaka. Jangan lupa, dalam rangka menjayakan dan memperkukuhkan Pakatan Harapan. Sejak dari awal lagi, sejak kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan, usaha untuk memastikan pejuang, warisan dan beberapa kelompok dari Sabah dan Sarawak telah berjalan, katanya semasa menjadi panel sidang langsung Facebook Pemuda Amanah Terengganu pada Isnin. Dalam pada itu, Esko Pemuda Amanah Nasional Zamir Ghazali menjelaskan Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional akan runtuh kerana parti yang bergabung di dalamnya hanya mementingkan kesatuan kepentingan strategik sendiri semata-mata. Jelasnya keadaan tersebut akan menyebabkan ada parti yang bakal menjadi mangsa daripada situasi berkenaan. Pertama, ia akan runtuh Perikatan Nasional itu dahulu. Apa yang cuba mereka bawa? Presiden PAS menyebut Melayu dan Islam perlu bersatu. Kita terima serta tolak yang ekstrim. Nampak cantik. Tetapi, cara hendak mencapai perkara tersebut tidak ada. Apa yang ada di domba, bahawa no DAP, no Anwar dan akhirnya no bersatu. Sebenarnya saya ingat no DAP, no PKR ada pemahaman serupa di dalam Perikatan Nasional iaitu PAS dan bersatu. Cuma di dalam UMNO ditambah ke no bersatu. Ini tidak boleh menjadi nilai kerana ia janggal, jelasnya. Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa terpaksa terima Perhimpunan Agung UMNO 2020 tidak membincangkan surat sokongan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi untuk Yang di-Pertuan Agong melantik Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau berkata,
Pau senyap tentang perkara itu walaupun dokumen itu yang dikatakan ditandatangani sendiri oleh Zahid tidak pernah dinafikan. Perwakilan dihidangkan dengan satu janji dan ikrar, pengakuan bahawa tak pernah ada perjumpaan atau rundingan baik rasmi atau tidak. Maka untuk buat masa ini, kerana nak menjaga keharmonian dalam parti, kita terima dulu seadanya, katanya di Facebook selepas ditanya adakah beliau percaya tiada kerjasama dengan Anwar seperti yang dijelaskan Zahid pada Pau bulan lepas. Namun beliau tertanya sampai bila surat itu tidak akan dibincangkan, kerana kalau dulu buat parti tidak ambil tindakan, mungkin akan ada lagi tindakan-tindakan yang tidak serupa dengan apa yang dimaklumkan pada Pau, tambahnya. Zahid dalam ucapan dasarnya pada perhimpunan itu akur dengan keputusan No Anwar oleh Majlis Kerja Tertinggi, mengatakan tidak ada perbincangan dengan Anwar atau partinya PKR. Surat yang disebut Anwar merujuk kepada dokumen yang beliau tunjukkan pada sidang media Januari lepas bertarikh 11 Oktober yang dikatakan ditulis Zahid kepada Agong menyatakan sokongan ahli parlimen UMNO kepada Anwar sebagai calon Perdana Menteri ke-9 sekaligus menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Anwar berkata mengemukakan fakta yang tidak benar kepada perwakilan adalah mempersendakan Perhimpunan Agong itu. Saya boleh didakwa sebagai defamation atau melakukan sesuatu mencemar nama baik Presiden, katanya. Pada September tahun lepas, Anwar mengumumkan mendapat sokongan dan majoriti kukuh dan meyakinkan daripada ahli parlimen pelbagai parti untuk dipersembahkan kepada Agong. Ketika suasana dalam Barisan Nasional kelihatan tidak menentu dan berkocak, seorang anggota Majlis Tertinggi UMNO memberi peringatan kepada parti komponen gabungan berkenaan agar berhati-hati semasa mengatur langkah. Menurut Muhammad Puan Zarkashi, MIC dan MCA wajar tidak tergopoh untuk mencari tempat bergantung baru tanpa menyedari keadaan sebenar, menyedari kecenderungan kedua-dua parti berkenaan untuk meneruskan kerjasama dengan Bersatu dan Perikatan Nasional. Muhammad Puan berkata, dia meragui dakwaan tiada konsep Big Brother dalam gabungan tersebut. Kata Muhammad Puan, jika benar tiada sentimen itu dan cubaan mengongkong parti lain dalam Perikatan Nasional, sudah pasti UMNO masih kekal bekerjasama dengan mereka. Tetapi apakah Big Brother tidak wujud dalam Perikatan Nasional? Betulkah konsep We Are Brothers, kita semua adik-beradik yang disebut dalam hubungan diplomatik ada dalam kerajaan Perikatan Nasional? Kalau semangat adik-beradik wujud dalam Perikatan Nasional, sudah tentu UMNO menyertai Perikatan Nasional dan tidak akan keluar daripada kerajaan Perikatan Nasional. Sebaliknya, UMNO dilayan umpama adik tiri saja, katanya. Bekas ahli parlimen Batu Pahat itu juga memberitahu MIC dan MCA perlu beringat sebelum membuat keputusan memilih gabungan berkenaan. Jangan kerana tinggal 1 dan 2 kerusi, maka MIC dan MCA gopoh mencari rakan pengantungan baru yang sebenarnya adalah Big Brother, katanya di Facebook. Pada 3 April lalu, seminggu setelah UMNO membuat keputusan untuk memutuskan hubungan dengan Bersatu, MIC mengumumkan akan terus menyokong kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Presiden MIC Vignes Warren berkata pendirian itu akan terus dibuat begitu sehingga keputusan muktamad mengenainya dibuat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dalam ucapan dasarnya di Perhimpunan Agong Tahunan ke-74, MIC beberapa hari lalu juga, Vignes Warren turut mengucapkan terima kasih kepada Muhyiddin kerana mengikuti acara mereka melalui platform Zoom. MCA juga tidak ketinggalan menyatakan pendirian mereka berhubung kerjasama dan penyertaan mereka dalam kerajaan. Presidennya Wee Ka Siong semasa ditanya kesediaannya meletakkan jawatan jika diminta kepimpinan UMNO yang membuat keputusan untuk menarik diri pada bila-bila masa memberitahu sebarang keputusan mestilah dibuat secara konsensus. Untuk rekod, ketika ini MCA memiliki 2 kerusi parlimen termasuk Air Hitam yang diwakili Ka Siong serta Tanjung Piai yang disandang Wee Jack Seng. Muhyiddin melantik Ka Siong sebagai Menteri Pengangkutan manakala Jack Seng menjadi Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi. Seorang ahli parlimen MIC M. Saravanan pula dijadikan Menteri Sumber Manusia. Muhammad Puan berkata UMNO tidak mengamalkan konsep abang besar dalam Barisan Nasional seperti didakwa pihak tertentu dan ia merupakan suatu fitnah kepada mereka. Sebagai bukti, katanya, Barisan Nasional dan sebelumnya Perikatan dapat bertahan dengan begitu lama. Sebab itu rakan parti komponen diberi peluang bertanding di kawasan majoriti Melayu seperti di Air Hitam, kawasan Parlimen dan Tenggaruh, kawasan Dun di Mersing. UMNO kekal menghormati kontrak sosial yang sudah lama wujud. UMNO kekalkan sekolah vernakular. Semasa Barisan Nasional ada Pelan Pembangunan Induk Masyarakat India 2016, katanya lagi.